سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, yang mana kita telah melalui hari-hari pada hari ini mudah-mudahan dengan perkara yang baik insya-Allah. Baik. Seperti biasa dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan, saya akan bacakan hadis permulaan dalam perbincangan kita pada hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man lam yada' qaula zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang tidak elok di dalam bulan Ramadan ini, maka Allah Ta'ala tidak memerlukan dia untuk dia meninggalkan makan dan minum. Maknanya sia-sialah dia berpuasa, tetapi dia tidak meninggalkan perkara yang sia-sia dan dia tidak meninggalkan kata-kata yang tidak elok. Jadi hadis ni mengingatkan kepada kita bahawa kita hendaklah sentiasa menjaga kata-kata kita di dalam bulan Ramadan ini. Baik, seperti biasa bersama dengan saya tetamu istimewa kita pada hari ini, Ustaz Husaini, apa khabar? Ya, alhamdulillah, tetamu hari-hari doktor. Tetamu hari-hari. Baik. Seperti biasa tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, andai sebelum ni kita meneroka mengenai tentang makanan yang halal, maka pada hari ini kita akan meneliti satu lagi isu mengenai tentang apa yang berkaitan juga dengan makanan yang halal, iaitu dosa yang besar. Baik, sebelum kita membincangkan tentang perkara ini, mari bersama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih doktor. Baik, Assalamualaikum tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Harap semua sihat. Ya, hari ini kita tengok pula suratul Baqarah ayat yang ke-174. Kita lihat apakah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sama-sama kita perhatikan muka surat yang ke-26 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya tuan-tuan benar-benar meneliti ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi, sebenarnya ayat tu sangat menyentuh jiwa kita kerana Allah Ta'ala menegur kita
Kalau sebelum ni Allah Ta'ala menegaskan tentang kewajipan mencari makanan yang halal, makanan yang tidak halal akan membawa kita ke neraka, maka hari ini Allah Ta'ala sebutkan satu lagi mengenai tentang bagaimana satu perkara yang akan membawa seseorang tu sehingga menjadikan dia Allah Ta'ala akan berpaling pada dia di hari akhirat kelak. Hari ini saya akan bacakan satu hadis yang berkaitan tentang perkara ini, iaitu dosa-dosa yang menyebabkan kita Allah Ta'ala tak nak tengok kita, Allah Ta'ala akan berpaling daripada kita di hari akhirat kelak. Mari sama-sama tuan-tuan kita bacakan hadis ni yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Iaitu syaikhun zani wa malikun kadzab wa a'ilun mustakbir. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan di hari akhirat kelak yang Allah tidak sudi bercakap dengan mereka, Allah tidak akan membersihkan mereka daripada dosa mereka, dan Allah enggan memandang mereka, iaitu bagi mereka azab yang sangat pedih. Mereka ialah orang tua yang berzina, yang kedua adalah pemimpin yang suka berbohong, dan yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam hadis ini, ianya sangat berkait dengan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata siapa yang menipu, menyembunyikan kalimah Allah ataupun mengubah kalimah Allah, maka Allah Ta'ala akan mengenakan dia azab yang berat dan Allah Ta'ala akan berpaling daripada dia di hari akhirat kelak. Maka dalam hadis pada hari ini Rasul memperincikan lagi 3 golongan, yang mana 3 golongan ini sekiranya dia melakukan 3 perkara ini, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia azab yang berat, Allah Ta'ala akan berpaling daripada dia dan Allah Ta'ala tak nak bercakap dengan dia di hari akhirat kelak. Mereka adalah orang yang berzina, orang tua yang berzina, pemimpin yang suka berbohong, dan kemudiannya orang miskin yang sombong. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. Program My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bertemu kita sekali lagi dalam My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Sebentar tadi kita telah pun mendengar hadis yang telah dibacakan oleh Dr. Sanusi sebentar tadi berkenaan dengan dosa-dosa besar yang Allah sendiri berpaling daripada melihat orang yang melakukan dosa-dosa besar, tak nak bercakap dengannya. Dan kali ini kita nak tengok siapakah tokoh perawi yang meriwayatkan hadis yang dibacakan sebentar tadi. Tokoh tersebut adalah Abu Hurairah, yang kita dah selalu dengar sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita selalu dengar nama Abu Hurairah ni tuan-tuan, kalau kita selalu dengar ya, sebenarnya dia sedikit sebanyak ataupun lebih banyak menimbulkan rasa cinta kita kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang kita tahu, Sayyidina Abu Hurairah merupakan seorang yang sangat menyayangi ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sangat suka kucing, Dr. Sanusi. Ya, betul. Doktor suka kucing? Saya suka kan, tapi tak boleh. Tak boleh. Okey. Saya ni ada boleh kucing ke? Ada juga, ada. Saya boleh panggil Abu Hurairah apa ni? Jauh makam Dr. Jauh makam. Baik. Ya. Baik, hari ini tuan-tuan sambung lagi mengenai perbincangan ataupun tokoh perawi kita pada hari ini, iaitu Sayyidina Abu Hurairah. Mari sama-sama kita perhatikan slide kita pada hari ini mengenai tokoh kita, iaitu Sayyidina Abu Hurairah, iaitu beliau sempat hanya 3 tahun sahaja bersama dengan Rasulullah, iaitu tak lama, 3 tahun sahaja. Yang keduanya, beliau adalah seorang yang sangat menyayangi ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiganya berkhidmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda. Kalau yang pertama kita dah bincangkan sebelum ni, iaitu menurut Al-Imam Ibnu Asakir, yang mana Sayyidina Abu Hurairah ni dia datang berhijrah ke Madinah agak lewat dah tahun ke-7, tahun ke-8 baru dia sampai ke Madinah, iaitu dia sempat lebih kurang 2-3 tahun je dengan Rasulullah, tetapi dia adalah seorang yang paling banyak mengingati hadis berkat daripada doa Rasulullah, kerana Rasulullah pernah mendoakan dia dan Rasulullah pernah memegang dada dia dan menepuk dada dia, mendoakan dia. Lepas daripada itu dia tak lupa dah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kepada beliau. Dua poin yang kemudian tu, beliau adalah seorang yang sangat menyayangi Rasulullah dan juga sangat menyayangi ahli keluarga Rasulullah, Hasan Hussein, biasalah maknanya yang ni juga adalah saranan daripada Rasulullah. Rasul menggalakkan kita supaya mencintai ahli keluarga Rasulullah, iaitu ahli Baitun Nabi. Sebab tu kita kena sentiasa berselawat kepada Betul, Nabi. Ustaz Husaini. Sebab tu kita pun masukkan sekali ahli Baitun Nabi, Ali sallallahu alaihi wasallam juga ahli Baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang itu mengenai tentang perawi hadis kita pada hari ini. Mari sama-sama kita masuk juga perbincangan kita pada hari ini mengenai tentang Allah Taala, golongan yang Allah Taala berpaling daripada mereka, iaitu ada 3 golongan tu tadi. Golongan yang 3 ini adalah golongan yang melakukan dosa besar. Yang pertamanya saya nak sebutkan mengenai tentang golongan yang Allah Taala berpaling kepada kita. Tuan-tuan puan-puan di rumah bayangkan andai sekiranya Ustaz Husaini saya datang rumah Ustaz Husaini, tiba-tiba Ustaz Husaini buat tak tahu tak layan macam tu kan. Maknanya kita akan rasa sakit hati, kecil hati, makan hati. Yang ni bayangkan, andai sekiranya kita memerlukan Allah Taala di hari akhirat kelak, kita memerlukan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba bila datang hari kiamat Allah Taala tak nak cakap dengan kita, Allah Taala berpaling daripada kita. Bayangkan macam mana, maknanya mereka ni adalah golongan yang melakukan dosa sehingga Allah Taala tak nak lihat mereka. Siapakah mereka? Yang pertamanya adalah orang tua yang berzina, syaikhun zani. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis tu, syaikhun zani, orang tua yang berzina. Menurut Al-Imam Qadhi Iyad, kenapa Rasulullah sebut tentang orang tua yang berzina ni? Kerana dia kata secara lazimnya orang tua ni adalah telah jauh daripada dia nafsu-nafsu yang mendekatkan dia untuk melakukan perkara yang tidak elok sedemikian. Bahkan orang tua maknanya dia telah mempunyai anak, dia telah mempunyai cucu, dia telah mempunyai isteri. Tapi sekiranya dia mendekatkan diri dia kepada zina, seakan-akan dia bercanggah dengan fitrah dia. Jadi kalau kita perhatikan 3 golongan ni adalah golongan yang bercanggah dengan fitrah sebenarnya. Dia dah tua tetapi dia berzina lagi. Maka ini yang Rasulullah tekankan, golongan ni Allah Ta'ala tak nak bercakap dengan mereka. Yang keduanya adalah golongan yang juga ditekankan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah ialah golongan pemimpin yang berbohong. Yang ni macam mana? Apa pandangan Ustaz Husaini tentang pemimpin yang berbohong? Ya, kalau pemimpin yang berbohong ni, kalau kita tengok dari segi skop yang kecilnya dalam institusi keluarga sendiri, iaitu suami ataupun ayah. Allah, ya. Betul. Kadang-kadang tu anak kita dapat perisa elok dah, cantik. Allah. Ayah dah janji nak beli apa? PS5. Allah. Contoh, tapi dapat je keputusan tak beli. Memang benda tu kita nampak benda yang macam remeh, tapi sebenarnya dia mempengaruhi akal fikiran anak-anak. Dia tengok, ayah dia ni, ayah aku ni boleh tipu, aku takkan tak boleh tipu. Macam itulah contohnya. Dia memberikan imej ataupun contoh yang tidak baik kepada anak sendiri. Bahkan dalam hadis Rasulullah hadis sebutkan, dia kata ma min abdin yastar'iyahu Allahu ra'iyatihi yamutu yaumal qiyamah wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada seorang hamba yang diangkat oleh Allah Taala sebagai seorang pemimpin kemudian dia mati dalam keadaan wahwa ghashin li ra'iyati, dalam keadaan dia menipu rakyatnya, maka Rasulullah kata illa haramallahu alaihi jannah, melainkan Allah Taala mengharamkan ke atas dia syurga. Hati-hati tuan-tuan puan-puan, sekiranya kita dilantik sebagai pemimpin, hati-hati jangan melakukan pembohongan kepada rakyat ataupun orang yang berada di bawah pimpinan kita, ahli keluarga kita ke, ahli masyarakat kita ke, ataupun ahli syarikat kita. Baik, perbincangan mengenai poin yang ketiga iaitu orang miskin yang sombong, kita akan lanjutkan mengenainya selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam perbincangan kita mengenai hadis 3 golongan yang Allah Ta'ala akan berpaling daripada mereka di hari akhirat kelak. Golongan yang ketiga yang belum kita bicarakan lagi iaitu tentang orang miskin yang sombong. Yang ini menarik juga kerana menurut Al-Imam Qadhi Iyad tadi, kerana orang miskin ni secara fitrahnya dia seharusnya maknanya orangnya orang yang tawaduk ataupun rendah diri kerana dia miskin. Tetapi sifat sombong yang ada pada seorang miskin ni mungkin menyebabkan orang tak nak beri bantuan pada dia ke, maknanya miskin tetapi dia sombong, tak nak terima bantuan, tak nak apa ke, akhirnya akan menyusahkan diri dia dan keluarga dia. Sebab itulah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa orang miskin tak seharusnya sombong ataupun tidak seharusnya seseorang tu mempunyai sifat yang sombong, tak kiralah sebenarnya kaya ataupun miskin, tetapi ditegaskan di sini kerana sifatnya bercanggah dengan fitrah. Jadi ini adalah 3 golongan yang Allah Taala kata ataupun Rasulullah menegaskan orang yang Allah Taala tidak akan melayan mereka di hari akhirat kelak. Baik, kalau kita ikutkan mengenai hadis ni sangat menarik untuk kita bincangkan dalam isu semasa. Betul. Baik, kalau isu semasa mengenai hadis ni apa yang Ustaz Husaini terfikir? Saya tertarik dengan golongan pertama yang dibahaskan yang Allah tak nak pandang pemukanya, iaitu orang tua yang berzina. Masya-Allah. Kalau kita tengok ya dalam keadaan masyarakat kita ni, ada satu aplikasi ya doktor ya, iaitu Sugar Book. Di mana Sugar Book ni adalah orang-orang yang dia antara sugar daddy dan sugar baby. Masya-Allah. Saya tahu Adalah, bolehlah sikit-sikit. Okey. Tapi dan sugar daddy itu tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah golongan orang yang orang kata 40-an ke atas lah dia, dan dia melanggan anak-anak muda yang sugar baby ni, dan kita sebenarnya takut, khawatir. Ya, sebab tu kita kena pandang anak-anak kita dengan siapa dia berkawan. Ya, betul ya? Baik, betul. Yang ni yang penting juga. Kenapa Rasulullah sebutkan tentang Syekhun Zani, orang tua yang berzina? Kerana memang ada fenomena hari ini, walaupun sudah lanjut usia, tetapi masih lagi macam Ustaz Husaini sebutkan tadi, ada aplikasi ataupun langgan perempuan dan sebagainya, maka perkara ni saya kira agak serius. Dia sebenarnya doktor yang kena tengok yang sugar baby ni, sebenarnya dia orang buat begitu sebab nak orang kata atas desakan hidup. Allah. Mencari dengan atas desakan hidup yang tak boleh nak menampung ni. Jadi betul. Dia cari jalan yang pintas yang Allah larang. Doktor. Betul. Tapi saya kira sebenarnya Ustaz Husaini, kalau tidak ada demand, maknanya tidak ada permintaan, maka perkara ni boleh dihapuskan secara perlahan-lahan. Betul. Sekiranya ada demand ataupun permintaan, ada orang yang berusia tetapi masih melanggan, maka perkara ni akan sering berlanjutan kerana dia seakan-akan proses ada permintaan adalah penawaran dia. Jadi ini yang kita kena perhatikan. Yang inilah juga yang kita boleh pelajari daripada hadis ini, bagaimana golongan-golongan yang Allah Taala laknat ataupun Allah Taala tak nak pandang mereka kerana kesalahan ataupun perbuatan besar yang mereka lakukan, termasuklah juga seperti golongan pemimpin yang menipu ataupun melakukan pembohongan kepada rakyat seperti yang disebutkan dalam hadis itu tadi. Baik, kita telah sampai kepada penghujung rancangan. Seperti biasa, kita akan bacakan dahulu pengajaran ataupun resolusi yang kita boleh praktikkan mengenai ataupun daripada hadis ni. Mari sama-sama tuan-tuan kita bacakan resolusi yang kita perlu lakukan pada hari ini. Yang pertamanya, iaitu kita hendaklah menjauhi sebarang unsur yang membawa kepada dosa. Apa sahaja unsur membawa kepada dosa hendaklah dijauhi. Yang kedua, sentiasa mengingati mati adalah antara cara menghindarkan daripada dosa dan kesombongan. Dan yang ketiganya, mencintai keluarga Rasulullah seperti yang dilakukan oleh Saidina Abu Hurairah tadi adalah sebahagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah 3 resolusi, 3 pengajaran yang kita boleh pelajari daripada hari ini dan boleh kita praktikkan, terutamanya mengenai tentang mengingati mati itu tadi. Maknanya kalau kita sentiasa mengingati mati seperti mana yang disebutkan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq, maka dia akan menjauhkan kita daripada melakukan perbuatan dosa, apatah lagi dosa besar. Baik, seperti biasa di penghujung ini saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah, marilah sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, tabung yang akan digunakan untuk membangunkan program-program pendidikan mengenai Al-Quran dan Sunnah. Baik, seperti biasa, mari kita sama-sama tuan-tuan puan-puan di rumah mengangkat tangan, berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan diri kita daripada dosa dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mendekatkan dirinya kepada kita di hari akhirat kelak, hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya persilakan Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayuh kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan oleh Allah daripada Allah. Sama-sama kita lindungi diri kita serta keluarga kita dan keturunan kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu ya Allah.
Jadikanlah ya Allah, hindarkanlah keluarga kami ini ya Allah daripada perkara yang memberi mudarat kepada kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah iman hati kami ini ya Allah, keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah daripada segala perkara ataupun maksiat ya Allah daripada keluarga kami ini ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau campakkanlah mawaddah, sakinah dan rahmah ke dalam hati-hati kami ini ya Allah. Amin. Supaya kami tidak lupa akan kewajipan kami kepadamu ya Allah. Engkau Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.